Baiklah, untuk perkembangan berita dari Sarawak pula, kita bersama Grace Princiana Chua di sana. Silakan Grace. Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud hari ini menerima kunjungan hormat daripada rombongan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM yang diketuai Timbalan Menteri KKMM Edin Shazli Shih di kediamannya di Demak Jaya, Kuching. Kunjungan bertujuan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tun Pehin Sri Abdul Taim kerana Sarawak telah bersetuju menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2019. Menurut Edin yang juga setiausaha bersama Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia, kunjungan itu juga untuk menjemput Yang di-Pertuan Negeri dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Ragat Kurde Taib menyaksikan konsert Kita Nang Steady Orkestra RTM di Arena Gemilang Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS malam ini dan Majlis Sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching malam esok. Turut hadir pada kunjungan tersebut Ketua Setiausaha KKMM Dato' Suryani Ahmad dan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan merangkap pengerusi bersama Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia 2019. Antara artis yang bakal membuat persembahan malam ini adalah Dato' Jamal Abdillah, Dayang Nur Faizah, Suki Low dan Melissa Francis. Konsert tersebut turut disiarkan secara langsung di TV2 dan Sarawak FM pukul 8.30 malam ini. Inisiatif meningkatkan pembabitan wanita dalam kepimpinan kerajaan, khususnya daripada kalangan Pakatan Harapan PH di Sarawak adalah wajar ke arah bersama-sama memperjuang kepentingan rakyat negeri ini. Pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Sarawak, Barubian berkata, setakat ini penyertaan wanita dalam Parlimen Negara hanya 14.4% dan jumlah ini masih terlalu jauh untuk mencapai sasaran 30% wanita dalam kepimpinan negara. Justru Barubian yang juga Menteri Kejaraya menyeru wanita PH di Sarawak supaya bangkit dan aktif menyertai program yang dianjurkan sebagai platform mengilap bakat kepimpinan yang ada. Ujarnya kehebatan golongan wanita dalam kepimpinan juga dilihat setanding dengan kaum lelaki. Beliau turut menyarankan lebih banyak lagi penubuhan cawangan dan ranting wanita PH bagi memperhalusi sistem perjuangan PH selain melibatkan lebih ramai golongan itu dalam parti. Baru berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Wanita PH di Kuching yang turut dihadiri pengurusi PH Sarawak, Chong Chen Jen dan Ketua Wanita PH Nasional Zuraida Kamarudin. Sementara itu, Chong dalam ucapannya mengajak wanita PH Sarawak aktif turun padang dalam mendekati rakyat. Tambahnya, ahli-ahli parti di bawah PH harus bersatu padu dalam merealisasikan perjuangan yang sama iaitu memastikan PH berdiri teguh dan mampu mengambil alih kerajaan negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Seramai 350 wanita hadir pada Majlis Konvensyen yang julung kali diadakan di Sarawak ini. Wawasan Kemakmuran Bersama 2021 hingga 2030 yang diumumkan oleh Pucuk Kepimpinan Negara selepas mesyuarat khas Jemaah Menteri semalam di Putrajaya disifatkan amat signifikan untuk membantu rakyat dalam meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam pelbagai bidang. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Zuraida Kamarudin berkata, kementeriannya menyokong penuh wawasan baharu itu yang bermatlamat untuk merapatkan jurang ekonomi rakyat luar bandar dan bandar di negara. Zuraida memaklumkan KPKT akan meneliti dan menilai perkara-perkara yang perlu untuk membantu rakyat dari segi kemahiran agar dengan pengetahuan yang ada, masyarakat dapat mengusahakan bidang-bidang berkaitan untuk meningkatkan pendapatan. Ujarnya, KPKT juga bakal membentangkan hala tuju kementerian dalam bersama merealisasikan wawasan kemakmuran bersama sebelum ia dilaksanakan kepada rakyat. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Konvensyen Wanita Pakatan Harapan Sarawak di Kuching. Menyentuh mengenai harga rumah projek Perumahan Rakyat PPR di Sarawak, Zuraida memaklumkan kerajaan negeri masih belum melaksanakan penyeragaman harga rumah PPR sama seperti yang ditetapkan di Semenanjung. Katanya perkara itu telah dibincangkan bersama kerajaan Sarawak, namun sehingga kini pihaknya belum lagi menerima sebarang maklum balas.
Ujar beliau, di Sarawak, harga rumah PPR di bawah KPKT ditentukan oleh kerajaan negeri dengan harga 10% lebih tinggi daripada yang ditetapkan. Tambahnya, perkara ini tidak sepatutnya berlaku berikutan rumah PPR disediakan untuk membantu golongan B40 dan memudahkan golongan itu memiliki rumah sendiri. Rukun Tetangga RT sebagai tulang belakang Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN memainkan peranan yang sangat besar bukan sahaja untuk mengukuhkan semangat perpaduan, malah meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat menerusi pelaksanaan pelbagai aktiviti di peringkat akar umbi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Perpaduan Negara dan Kesejahteraan Sosial, Datuk Wira Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq berkata, setiap RT di negara ini mempunyai keunikannya tersendiri dengan kebanyakan mereka terdiri daripada sukarelawan yang menjalankan tanggungjawab penuh komitmen. Datuk Wira Dr. Mat Farid memberitahu kerajaan di peringkat persekutuan mengambil inisiatif turun padang untuk melihat sendiri keperluan dan pergerakan RT bagi memastikan setiap pengorbanan RT dihargai sepenuhnya oleh jabatan. Jelasnya, mereka yang terlibat merupakan hero-hero yang tidak didendang, termasuklah dalam menjaga keselamatan dan menangani kejadian jenayah di kawasan kejiranan masing-masing. Bercakap pada program Jom Jumpa RT bahagian Miri di Miri, beliau berkata jabatan itu akan terus memberi nasihat dan mendengar maklum balas di lapangan bagi memastikan keamanan dan keharmonian di negara ini akan terus kekal. Pada sebelah malam, Datuk Wira Dr. Mat Farid turut menghadiri program Jom Ronda bersama SRS bahagian Miri di Krokop. Pada majlis tersebut, beliau mengumumkan peruntukan RM20,000, masing-masingnya RM15,000 kepada kawasan rukun tetangga KRT bahagian Miri dan RM5,000 untuk rakan strategik termasuk polis, agensi anti dadah kebangsaan dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Biarpun Bandar Seri Aman masih diselubungi jerebu, namun ia tidak menghalang lebih 1,000 peserta mengikuti larian Benak Road Trail Run di Seri Aman pagi tadi. Tinjauan RTM mendapati kesemua pelari tetap bersemangat meneruskan larian bagi kategori 10 km lelaki dan wanita terbuka, 10 km lelaki dan wanita veteran serta 5 km fun run. Ada dalam kalangan peserta menggunakan topeng hidung dan mulut sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelak masalah kesihatan kesan daripada jerebu. Bacaan indeks pencemaran udara di Bandar Seri Aman pada pukul 7 pagi tadi adalah 188. Benak Road Trail Run yang memasuki edisi keempat adalah bersempena dengan Pesta Benak yang akan diadakan hujung bulan ini. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Datuk Roslan Wahab yang mengadakan lawatan kerja ke Seri Aman turut menyerahkan 10,000 keping topeng hidung dan mulut kepada pejabat APM daerah Seri Aman. Katanya topeng itu yang dibekalkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan diagihkan kepada sekolah-sekolah di Seri Aman. Dari segi peranan, kalau pembernihawan tu di pihak lain buat. Jadi kami ini kita bersedia segi kesiapsiagaan. Apa-apa kerajaan perlukan nanti kita akan bantulah. NADMA sebelum ini telah menghantar 500,000 topeng hidung dan mulut kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berikutan situasi jerebu rentas sempadan yang dihadapi ketika ini. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Grace, terima kasih.